Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan kemahiran pemprosesan dan penyampaian maklumat. Saya Nurul Nazatul Azam binti Muhammad Izan daripada kelas PM9 akan membentangkan berkaitan dengan pemprosesan maklumat iaitu analisis asas maklumat kualitatif dan kuantitatif. Apa yang dimaksudkan dengan analisis? Analisis ini bermaksud mencari corak, perkaitan dan perhubungan dalam data maklumat yang telah kita perolehi. Ianya adalah proses mencari makna daripada data atau maklumat daripada hasil bahan pembacaan yang telah kita lakukan. Ini adalah proses menganalisis. Proses menganalisis ini adalah memecahkan maklumat ke dalam bahagiannya dan perlu memeriksanya. Kemahiran menganalisis ini penting untuk pembaca yang berjaya. Pembaca yang berjaya dapat menganalisis teks verbal atau bercetak ataupun yang mereka perolehi daripada media digital. Pembaca dapat menguraikan idea dan strukturnya untuk memahaminya dengan lebih baik, berfikir secara kritis mengenainya dan pembaca dapat membuat kesimpulan daripada maklumat yang mereka peroleh. Proses mempelajari kaedah menganalisis ini adalah penting kerana ianya dapat mengubah cara seseorang membaca dan menulis. Baiklah, kita akan beralih kepada analisis kualitatif. Maklumat kualitatif ini dikenali sebagai maklumat deskriptif iaitu data bukan berangka yang diperolehi melalui temu bual dengan responden atau dokumen data yang dianalisis dalam bentuk teks, lakaran, rajah dan sebagainya. Data kualitatif ini kadangkala boleh diubah menjadi nombor serta penganalisisan ini dapat dilakukan melalui kaedah yang bergantung kepada pendapat, pengetahuan, anggapan dan kesimpulan. Ini adalah kaedah analisis kualitatif. Yang pertama, pembaca perlu menjelaskan maksud perkataan atau frasa. Mereka perlu membahagikan topik kepada bahagian-bahagian yang tertentu berdasarkan ciri khusus seperti elemen, jenis, peringkat generalisasi dan contoh. Pembaca perlu menyediakan pernyataan umum diikuti dengan contoh khusus untuk membuktikan pernyataan yang telah dihasilkan. Mereka perlu menunjukkan perkaitan dalam maklumat. Contohnya, bagaimana sesuatu perkara berkaitan dengan perkara yang lain. Seterusnya, bandingkan dan bezakan dua atau lebih perkara untuk menunjukkan bagaimana ia serupa ataupun berbeza. Bentangkan senarai maklumat mengikut urutan dengan menggunakan sebagai tambahan, satu lagi, tambahan pula dan sebagainya. Huraikan proses, siri peristiwa atau susunan kepentingan dengan menggunakan beberapa kata penanda wacana seperti pertama, kedua, sebelum, selepas dan lain-lain. Seterusnya, kemahiran berfikir secara kritis. Kemahiran berfikir secara kritis ini merupakan keupayaan untuk menganalisis maklumat secara objektif dan membuat keputusan yang wajar. Pemikiran kritis ini melibatkan penilaian sumber seperti data, fakta dan sebagainya yang dapat dilihat serta dapat membuat keputusan yang wajar. Antara perkara yang dapat dilakukan untuk menganalisis secara kritis ialah menilai bahan-bahan sesuai dan terkini serta menilai bukti atau contoh yang digunakan bagi menimbang pendapat atau hujah terhadap kriteria yang sesuai untuk berfikir di atas landasan
bagi menyemak andaian yang tersembunyi dan bukti atau hujah yang menyokong kesimpulan. Seseorang yang mempunyai kemahiran berfikir secara kritis mempunyai keupayaan yang tersendiri, iaitu dapat menentukan kepentingan dan hujah serta idea, dapat mengiktiraf, membina dan menilai hujah, dapat mengenal pasti kesilapan dalam pemikiran, pendekatan masalah dengan cara yang konsisten dan sistematik, dapat menggambarkan justifikasi anggapan, kepercayaan dan nilai, dan akhir sekali dapat memahami hubungan antara idea. Seterusnya adalah langkah-langkah menganalisis maklumat. Terdapat 6 langkah untuk menganalisis maklumat, iaitu yang pertama ialah dengan menetapkan matlamat. Menetapkan matlamat yang mudah difahami dan ringkas agar ianya hanya dapat memfokuskan kepada pengumpulan data yang relevan. Yang kedua pula ialah dengan menetapkan keutamaan untuk pengukuran dengan menentukan apa yang perlu diukur dan memilih cara pengukuran yang betul. Seterusnya mengumpulkan data dengan cara yang lebih teratur serta membersihkan data yang merujuk kepada aktiviti meminda dan mengalihkan data yang salah dan tidak relevan. Yang kelima ialah dengan menganalisis data untuk mengenal pasti ciri-ciri maklumat yang berbeza menggunakan beberapa kaedah seperti statistik deskriptif dan pengvisualan data. Akhir sekali ialah tafsiran keputusan, iaitu dengan mentafsir data yang dapat membantu dalam menjawab soalan asal. Seterusnya, kita beralih kepada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif ini adalah sesuatu yang bersifat objektif dan terdiri daripada data berangkai dan ianya boleh diukur. Analisis kuantitatif ini bergantung pada kaedah matematik dan statistik selain dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah atau untuk mengukur trenda jangka panjang. Terdapat dua kaedah analisis kuantitatif. Yang pertama, statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini adalah untuk membantu penyelidik atau pembaca bagi meringkaskan data dan mencari corak. Ianya merupakan peringkat pertama dalam membuat analisis kuantitatif. Sebelum kita menggunakan statistik deskriptif, kita perlu memikirkan statistik paling sesuai untuk perkara yang ingin kita tunjukkan. Sebagai contoh, kita menggunakan peratusan. Yang kedua adalah statistik inference. Statistik inference ini di mana kita menggunakan mean iaitu purata berangka bagi satu set nilai. Median merupakan titik tengah set nilai berangka. Mode pula adalah nilai paling lazim berlaku antara set nilai. Dan akhirnya peratusan yang itu digunakan untuk menyatakan bagaimana nilai atau kumpulan responden dalam data berkaitan dengan kumpulan responden yang lebih besar. Statistik inference ini kita dapat lihat dalam bentuk contoh-contoh bentuk maklumat kuantitatif. Yang pertama adalah jadual. Jadual ini merupakan susunan data teratur dalam lajur dan baris. Ianya juga dikenali sebagai matriks. Seterusnya adalah graf garis. Graf garis ini adalah untuk menunjukkan perubahan dari masa ke semasa. Kita dapat melihat secara kasar bentuk perubahan kuantiti hanya dengan menggunakan graf garis kerana ia telah menunjukkan garisan yang menunjukkan perubahan sama ada menurun, menaik ataupun mendatar. Ketiga adalah graf bar atau histogram. Ia merupakan nombor yang dipertimbangkan dalam bentuk bebas antara satu sama lain.
Ianya juga sama seperti graf garis, cuma ianya dilukis dalam bentuk bar, iaitu dalam bentuk empat segi yang menaik. Seterusnya adalah carta pie. Carta pie ini adalah pembahagian data-data dari keseluruhan. Ianya dilukis dalam bentuk bulat dan ianya merupakan graf bulatan. Kebiasaannya carta pie yang penuh adalah merupakan nilai 100% dan ianya dibahagikan mengikut peratusan-peratusan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Akhir sekali adalah piktograf. Piktograf ini adalah pembentangan visual data yang menggunakan ikon, gambar, simbol dan lain-lain. Ianya bagi memudahkan penganalisis untuk menganalisis data berdasarkan ikon-ikon yang telah ditetapkan. Sekian itu sahaja daripada saya. Jika ada soalan boleh diajukan. Sekian, terima kasih.